kita ambil point sedap lah kan, pasal dia menghujah, dia memang dia menyokong Syafi'i. Itu kata kitab ni bukan boleh cedok, dia kena tahu pasal. Kuat tu maulah nak buka habis dah. Kena hak depa lah kena man. Sama-sama tengok tahu tak mau. Maulah nak terang balik. Baru boleh mau baca. Tidak luak kitab tu merah lima. Tahu sejarah kan. Tapi isi dia tu A. Yang isi dia mana A. Antara syarah Tirmizi terbaik. Asal dia memang sedap. Saya mengaji tengok poin dalam Tirmizi pun pakai syarah dia. Memang sedap. Kita mengaji kat Maulana tafsir balik kan. Tu dia tak isi dah. Siapa mencedok. Dia macam Tok Ruta dulu kata. Dia nak ambil lauk dalam periuk besar tu, orang hak pandai cedok. Dia kelas kena daging. Kawan hak tak pandai ni cedok kena halia. Orang abang kata sedap, dia tak percaya, dia kata pedang kan. Gitu. Ada dalam kitab bukan semua boleh makan, dalam periuk bukan semua boleh makan. Tok Guru bagi contoh gitu je kan. dia gutu lah. Macam orang dah habis ni? Orang dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين أمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dalam surah Al-Isra' cerita ayat ni, ayat yang ke-13 ni. Apa cerita dia ni berkenaan dengan setiap umat itu pasti akan menerima suratan amalan masing-masing nanti. Jadi di antara perkara yang wajib kita beriman dengan sepenuhnya bahwasanya selepas daripada kita semua manusia ini dibangkitkan nanti di hari kiamat, sebelum daripada dihitung amalan kita terlebih dahulu, Allah Ta'ala akan memberikan suratan amalan. Jadi suratan amalan ini sebelum daripada ditimbang, sebelum daripada ditimbang amalan kita, wa wajibun akhdhul ibadi suhufa kama minal Qur'ani nassan urifa, dalam matan Jaharah kalau tak silap. Wa wajibun akhdhul ibadi suhufa, wajiblah oleh setiap mukallaf ini mengiktikad akhdhul ibadi suhufa, mengambillah oleh setiap hamba itu akan suratan amalan masing-masing, kama minal Qur'ani nassan urifa. Ini sebagaimana yang diketahui nas daripada Quran. Natan Jaharah
Jawharah Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani disebut tu, berkenaan dengan menerima suratan amalan. Di antara dalil yang dibawa oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan setiap manusia dan umat ini akan menerima suratan amalan masing-masing abdah. Ini di antara dia, selepas daripada ayat yang di atas tu. Tuhan sebut wa kullu insani, dan akan tiap-tiap manusia itu, tiap-tiap manusia, setiap orang, alzamnahu, kami lazim akan dia, akan insan, kul insan tadi ni, ta'irahu, kami pasti lazim akan dia, akan setiap insan tu akan ta'ir. Asal ta'ir ni yang terbang. Ni bahasa Arab, ta'irah, tempat terbang. Dia kena wazan isi makan. Sebab tu airport dia panggil matar. Apa matar? Tempat terbang. Airport kan, bahasa Arab matar kan. Kalau matar tu hujan. matar tu airport. Orang tua kata padang kapal. Orang tua dulu padang kapal. Tak ada ingat kot datang apa, banyak airport tu lah. Lepas panggil padang kapal. Bangsa jenis terbang ni, kami lazim akannya, akan setiap insan tu akan terbang, akan yang diterbang, yang menerbang. Ta'ir ni yang terbang. Tu dalam bahasa Arab lah lurus. Sebab tu kalau lurus saja tak boleh faham Quran. Tafsir Quran tak boleh kan, dia ada istilah dia. Baik itu sebahagian daripada mufassirin mentafsirkan ta'ir itu dengan amal. Wa fassara al-mufassir at-ta'ira bil amal. Mentafsirlah oleh sebahagian daripada mufassirin mengatakan ta'ir di situ dengan maksud amalan. Mana amalan-amalan kita ini Allah gantungkan di tengkuk kita nanti di hari kiamat. Amalan kita, semua amalan ni Tuhan gantung di tengkuk kita. Itu sebahagian daripada tafsir. Wa fassara ghairuhu bil kitab. Sebahagian daripada ulama tafsir mentafsirkan makna ta'ir dengan makna suratan amalan. Jadi apa maksud dia? Wa kullu insanin, dan akan tiap-tiap manusia tu alzamnahu, kami lazim akan dia, akan tiap-tiap manusia tu ta'irahu, akan suratan amalan baginya fi unuqih, pada tengkuk-tengkuk mereka itu. Mana setiap orang Allah akan gantung suratan amalan itu di tengkuk dia. Duk bawa tu kan, bangkit padang mahsyar tak ada lagi, jalan kaki tak lagi, sampailah di padang mahsyar tu duk berhenti di situ dalam tempoh 1000 tahun pun tak tanggung lagi, sampailah ketika bila Allah Ta'ala mula nak hisab kan. Nabi kita pun minta supaya proses penghukuman ataupun kita kata hisab amalan ini bermula. Masa itulah baru Allah akan mulakan proses untuk menghisab amalan hamba dan juga menimbang amalan hamba ni. Lagu mana? Ni kami lazimkan akan setiap manusia ni akan suratan amalan. Suratan amalan tu fi unuqihi, gantung pada tengkuknya. Unuq, gantung pada tengkuk. Pasal apa suratan amalan ni nama ta'ir? Nama ta'ir. Ta'ir ni yang terbang. Yang terbang. Kalau kapal terbang tu ta'irah, kapal terbang. Tempat terbang matar, airport yang terbang ta'ir. Burung pun mustaq pada situ ta'ir kan, ta'ir kan. Ulimna mantiqat ta'ir, diajar akan kami akan percakapan, bunyi-bunyi daripada segala jenis unggas dan burung. Ta'ir tu burung, ta'ir yang terbang, sebab sifat burung ni dia terbang. Sebab tu burung tu panggil ta'ir ataupun tuyur dalam bahasa Arab kan. Itu burung ni umum lah, tak kira burung apa lah. Kalau nama burung ni panggil lain hamamah tu burung merpati kan. Dia ada dia punya anak
apa nama naam tu burung kasawari, tu nama khusus, nama secara kelompok besar. Burung ni tair ataupun tuyur. Jadi sebab apa Allah ibaratkan amalan kita ini dengan tair? Al-Imam Mujahid, anak murid Ibnu Abbas, kata sebab antara menjadi budaya Arab dulu ni, kalau nak melakukan sesuatu amalan, mereka akan tengok kepada pergerakan ataupun kita kata perbuatan burung diikat sesuatu. Ni disebut ni, dalam ni disebut idza aradu fi'la amrin nadharu ila at-tayri idza tara fa in tara mutayaminan qaddamu ala dhalikal amr. Jadi Arab ni dia tulis contoh dia nak buat apa kan. Itu saya cerita dulu satu jenis. Ni hak jenis satu amalan juga budaya Arab ni. Dia nak buat sesuatu amalan, adakah amalan itu elok untuk dia buat, dia akan tulis amalan tu. Contohlah dia kata dia nak buka kedai pomen kan, tulis kedai pomen, diikat di kaki burung, dia pegang burung, hai burung, tunjuklah kepada aku adakah aku nak buka kedai pomen ini baik untuk aku ataupun celaka untuk aku. Dia lambung burung tu naik. Imam Mujahid kata orang Arab dulu, fa in tara mutayaminan, kalau dia terbang pergi belah kanan tu kan, naik balik pergi kot tu kan, qaddamu ala dhalikal amri, dia akan buat mana elok menega elok kan. Dia tak kira pacak pala lepas pada tu kan. Budaya jenis tu dia pada terjemah cening tu. Ni Imam Mujahid sebut kan, wa arafu annahu khair. Lepas kata ni bagus, elok untuk kita buat. Wa in tara mutayasiran, kalau burung tu lembut-lembut terbang pergi belah kiri depa, terbang belah kiri, ta'akharu wa arafu annahu syarr. Depa pun cancel lah, tangguh sat dulu, tengok pula depan balin lain nak kuku dia terbang belah kanan. Tu bangsa Arab macam tu zaman dulu lah. Jadi Allah mempernamakan amalan-amalan kegiatan cening nasib bukan dengan ta'ir. Sebab tu Allah ibarat sini dengan ta'ir. Ada bahasa asal Quran dia begitu kan, dari Imam Mujahid bahas. Lagi pula suratan-suratan amalan tu Tuhan sebut Allah gantungkan di tengkuk setiap manusia. Mana bila suratan amalan tu dibawa kepada kita, lagi dia akan cerita kan. Ini dia nak menghimpunkan di antara dua riwayat. Riwayat yang pertama, ayat yang kata fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, orang yang diberikan suratan amalan dengan tangan kanan. Tapi di sini gantung di leher. Hak mana satu? Lepas pada ambil tu gantung di leher ke? Dia sebenar proses dalam hisab ini, selepas Allah dah tentu nak bermula proses hisab, suratan-suratan amalan tu terlebih dahulu dibawa dan digantung di leher kita dulu. Kita tanggung suratan amalan tadi dulu di leher, gantung di leher. Dan sebab apa dipilih leher? Ini di dalam tafsir disebut amal unuqa amma mahalu zinah kal qiladah wa nahwiha aw li syai'in kal aghlali wa nahwiha fa in kana amaluhu khairan kana kal qiladah fi unuqiha. Di sini Allah dah tunjuk dah. Mana setiap orang ni dia boleh tahulah kan keputusan yang dia akan dapat nanti adakah cemerlang ataupun teruk. Jadi Allah bubuh di leher ni sebab antara tempat hiasan manusia ni leher kan. Seandainya amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu, maka seolah dia menggantung kalung yang begitu indah di leher dia. Tengok orang perempuan kan, atas dunia ni perhiasan begitu perempuan lah. Kalau jantan pakai tu salah lah tu kan. Pun katai kau nak pakai rantai. Tu zinah bagi perempuan. Jadi menambahkan cantiknya perempuan itu bila ada perhiasan kan. Yang cantik bertambah cantik, yang kurang cantik pun kadang-kadang menjadi cantik dengan perhiasan kan. Kadang-kadang tengok bukanlah elok tahu mana dia make up tu kan, nampak elok lah pula kan. Tu kelebihan perhiasan. Jadi seseorang manusia ni nanti di akhirat, tengkuk ni di antara menunjuk lambang kata dia tu bertambah hina atau keji ataupun bertambah cantik dan indah dan mulia. Jadi dalam tafsir disebut seandainya dia melakukan amalan kebaikan tu, dia sebut fa in kana amaluhu khairan
kana kal qiladah fi unuqihi wa huwa mimma yuzinuhu. Bila dia gantung suratan amalan, macam dengan orang kalungkan di lehernya dengan kalung intan dan permata. Mana bertambah cantik lagi lah si tuan yang memakainya tu. Ni suratan amalan ni. Jadi kita ni nak mengelokkan tengkok kita kah atau menghuduhkan tengkok? Dia terpulang amalan masing-masing. Kalau amalan kebaikan manusia tu banyak hak elok, dan amalan kebaikan kebajikan dia memang banyak, maka bila digantung saja suratan amalan di tengkok dia, maka bertambah-tambah indah dan cantik lagi rupa tuan. Ni suratan amalan memperanan. Mana kita, kalau bahasa kita, tak payah pergi tengok timbang lah, tengok boleh lehang nak tengok kan lah, contoh gitu. Tapi masa tu kita pun tak perhati orang lah kan, kita tak perhati orang lah kan? Sebab biasa sekali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan dia ada dicerita dalam Sunan Abu Daud. Dia cerita Aisyah kata, zakartun nara fabakaitu. Satu hari aku teringat tentang neraka dan azab-azab neraka ni, Aisyah kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tengok keadaan Aisyah begitu, Nabi kata, ma yubkiki ya Aisyah, awak pasal apa ya Aisyah ya ni? Nabi tanya. Faqultu, kata Aisyah, zakartun nar fabakaitu. Saya teringat tentang azab neraka ya Rasulullah, takut, sebab tu saya teriak. Aisyah jawab. Kemudian Aisyah tanya Nabi, fahal tadhkuruna ahli kum yaumal qiyamah, adakah orang-orang yang duduk di padang mahsyar ni, masa dia duduk dalam keadaan begitu, dia boleh teringat dekat anak cucu dia, adik beradik dia? Ada kita ni kalau pergi padang mahsyar, kau sepanjang masa kita tak ingat kat siapa dah. Ataupun kita duduk di padang mahsyar ni, kita duduk terbayang mana mak aku, mana ayah aku, mana tok aku, mana anak aku. Aisyah tanya. Faqala, Nabi jawab, amma fi salasati mawatin. Jadi Nabi kata, di padang mahsyar pun kita teringat. Di padang mahsyar tu kita teringat. Memanglah kita dalam keadaan duk fikir tentang nasib diri ni, tapi kita masih memikir bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nasib ayah mak kita, kawan rakan kita. Atas dunia kita teringat kan. Dulu duk kawan atas dunia kan, naik motor sekali. Orang PKP bagi naik motor sebiji seorang pun dia naik dua juga, punya tak boleh renggang kan. Pergi sana duk teringat kawan ni, duk teringat kan, teringat. Tapi Nabi kata, walaupun di akhirat ini manusia ni teringat dekat sanak saudara, kawan rakan dia, namun Nabi kata 3 tempat ni siapa pun tak teringat kat siapa lah. Tu Nabi sebut tu. Amma fi salasati mawatinin, adapun pada 3 tempat ni Rasulullah kata, fala yadhkuru ahadun ahadan, seorang itu tidak akan teringat kat siapa lagi. Tang lain dia boleh teringat, pi tang lain dia boleh teringat manalah mak aku, manalah ayah aku, mana abang aku, mana adik aku, mana anak cucu aku, mana tok-tok guru aku, mana kawan aku ni. Dia boleh teringat lagi kan. Tak ada lepa ni tak cermat pun ni. Ramai manusia hari ni tak tahu duk tang mana masing-masing kan. Tapi 3 tempat ni Nabi kata siapa pun dia tak akan teringat kat orang lain dah kan. Dia genting, sangat genting dia panggil. Apa dia? Yang pertama Nabi kata indal mizan, waktu nak ditimbang amalan kita. Waktu nak timbang tu nasib penentu sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Keputusan tu macam kita nak pergi ambil tulisan periksa lah, lagi nak lebih pegang tu ketak di tak tahu lagi result tu ke mana, jaya ke gagal kan. Tu Nabi kata indal mizan, di ketika waktu ditimbang amalan, hatta ya'lama ayaqifu mizanuhu aw yathqal. Nabi kata sehingga dia dapat keputusan sama ada ringan ataupun berat timbangan dia, baru dia teringat kat orang. Mana kata dia ambil amalan tu nak buh atas neraca tu, dia tak ada siapa dah dalam kepala dia, tak ingat lah. Sehingga bila tak suratan amalan, perut berat belah kanan, baru dia teringat, mak aku lagu mana ni, anak aku lagu mana, baru dia teringat. Waktu angkat suratan amalan, tak ada siapa teringat kat siapa dah, Nabi kata. Itu satu ketika. Yang kedua, wa inda tatayuri suhufi hatta ya'lama anna yaqa'a kitabahu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i zahri. Nabi kata saat yang kedua, sewaktu suratan amalan tu diterbangkan oleh angin kan. Suratan terbang di angin,
tangkut di leher dia pada masa tu dia tak teringat dah ke orang. Kan? Dia tak teringat dah. Sebab dia tak tahu sekali lagi malaikat nak ambil uak keluar, suruh kok belah kanan ke suruh kok belakang. Dia tak boleh tahu nya. Kita kata tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Kan? Kita tak tahu. Kan? Sama ada suratan itu kita akan terima belah kanan ataupun kita terima belah kiri. Yang Nabi kata wa 'inda tatayyurus suhuf hatta ya'lama an yaqa'a kitabahu afi yaminihi am fi shimanihi am min wara'i zahrihi. Adakah suratan sat lagi malaikat akan ambil suara dekat aku daripada pihak kanan, kiri ataupun daripada pihak belakang aku yang aku akan ambil. Itu saat yang kedua yang Nabi kata siapa pun tak akan teringat dekat siapa-siapa. Yang ketiga Nabi kata wa 'inda sirat, ketika ditimbang ketika kita meniti titian sirat, idza wudi'a bainah dhahrai jahannam hatta yajuza, sehingga lepas pi ke seberang baru kita akan teringat balik. Duduk atas titi tu menunggu nasib masing-masing lah. Sama ada akan jatuh dalam lubang neraka ataupun berjaya melepasi muka ataupun mulut neraka. Sebab manusia ni akan lintas neraka dulu, syurga duduk belah sana. Kalau jumpa syurga dulu tak apa. Sebab titian sirat ini kan, dia duduk ada di atas mulut api neraka. Tu dalam ni kita akan jumpa ke depan. Kaza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif. Kaza sirat, sebagaimana wajib kita beriman dengan hal lain, sirat pun begitu juga kita wajib beriman. Dufal ibadu mukhtalif, keadaan seorang hamba itu berbeza dengan hamba-hamba yang lain. Mana nasib kita tak sama. Mururuhum, orang yang lalu titian sirat, fasalimun wa muntalif, ada yang selamat, ada yang jatuh dalam jurang neraka. Kita nampak sekali dengan kita gedebuk-gedebak apa kat luar. Kita akan cerita nanti apa yang Allah sediakan nanti sewaktu kita meniti titian sirat, yang mana disebut dalam kitab ni, orang yang naik titian sirat ini mengikut amalan. Ada yang merasakan titian sirat ni lebih halus daripada rambut yang dibelah. Dan bukan takat tu saja, dia ada kalalib. Kalalib ni orang panggil apa? Cakuk. Kalalib ni antara ada Imam Ibn Arabi dan ulama-ulama alim bahas. Kalalib ni damai daripada amalan kita. Kalau seseorang amalan dia ni, semayang dia tak cukup atas dunia, maka kalalib daripada semayang tu akan kait dia untuk tarik bagi jatuh dalam neraka. Mana dosa-dosa kita yang akan kait kita. Hang pada mayang kelas puasa jadi kalalib. Sentak kita tarik bagi jatuh dalam neraka. Bukan jatuh lompat naik balik, tak ada pas neraka tu habis. Lagi tak habis dosa tak keluar. Ni kan cerita dalam bab titian sirat nanti ni. Itu yang Nabi kata 3 tempat. Waktu nak terima suratan amalan, waktu ditimbang amalan kita, dan waktu meniti titian sirat. 3 keadaan ni Nabi kata fala yadhkuru ahadun ahadan, seseorang tu dia tak akan ingat lagi siapa-siapa pun. Kan bini sampai rapat lagu mana pun, hari tu dia tak ada dah. Kan dia tak akan teringat dekat bini pun tak teringat. Anak sayang lagu mana pun, menghadapi 3 saat ini Nabi kata dia tak akan ingat. Lepas pada tu baru dia nak teringat balik. Mana mak aku ni, mana ayah aku ni, baru teringat. Banyak, maka bila digantung suratan amalan di leher dia, maka seumpama orang yang menggantungkan kalung-kalung daripada mutiara dan emas-emas yang indah, maka menambah cantikkan lagi lah si pemakainya. Wa in kana syarran, sebaliknya kalau amalan seseorang tu buruk, kalau ghulli fi apa banyak mi internet ni. Ya. Jadi suratan amalan ni, ulama mufassir sebut, mufassirun kata, kalau amalan kebaikan yang kita lakukan atas dunia, dia umpama kalung, rantai-rantai daripada manik mutiara yang menghiasi si pemakai dah. Sebaliknya orang yang banyak melakukan kejahatan dan dosa, maka dia menghuduhkan lagi dengan sebab suratan amalan tu digantung, seolah-olah dia ni dibelenggu dengan rantai, dan memburukkan lagi dan mengkejikan si pemakai dah. Tu
Itulah maksud firman Allah, wa kullu insanin azabnahu ta'irahu fi 'unuqih. Selepas pada tu, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Baru buka, nanti kita akan baca depan. Nak timbang amalan, buka, bukan duk gulung buh gitu. Buka. Setiap hamba ni ada 99 buku suratan amalan. Nabi kata satu-satu dibuka maddal basar, sejauh mata memandang. Buka peru, macam kita kata buka kapek tu. Kalau amalan kebaikan banyak, bernyeri-nyeri, keluar cahaya. Tapi kalau buka tu kelam dengan busuk, dosa banyak kan. Tu 99. Ambil tu gulung. Boh atas neraca amalan ni. Rosak mana neraca amalan tu? Mizan ni, kita akan cerita nanti lah. Ini benda-benda yang wajib kita beriman ni. Bila suratan amalan diserah kepada kita, iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tuhan kata baca. Hang malu apa baca? Dulu atas dunia hang buat tak malu, hang baca rekod hang boleh berapa? Iqra' kitabak, baca suratan amalan hang lu oi. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup dengan kita baca suratan amalan tu, kita boleh tahu dah nasib kita nanti ke depan. Ini cerita dalam Quran lah kan. Dalam tafsir ada disebutlah. Mengaji tafsir banyaklah tafsiran ulama. Tu melalui dalil yang sabit melalui Al-Quran. Adapun hadis, ada di antara sebahagian hadis yang dia bawa adalah ni satu hadis dia. Musannif kita bawa satu hadis saja berkenaan dengan menerima suratan amalan. Mana dalil daripada sunnah ataupun hadis ni? Amma sunnatu, adapun bermula sunnah Nabi, yakni dalil yang mana wajib kita beriman tentang menerima suratan amalan itu daripada sunnah tu mana? Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka firmannya, firman Allah, firman apa, sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda bahasa apa? Tak ingat. Kalau firman bahasa Turki. Firman bukan bahasa Melayu, bahasa Turki. Sabda saya lupa. Sebab tu dulu di Mekah masa Osmaniyah pegang pengumuman macam kata bahasa Melayu, pakat-pakat mai weh ni sultan nak berfirman. Kita kata apa lolak apa tu bahasa kita yang sapu bahasa depa, kata orang nak firman tu bahasa Turki. Sabda saya tak ingat kan, sabda saya tak ingat. Bahasa dulu tu dibawa tu firman. Kita orang Melayu pun nama firman apa dah kan. Saya pergi Sabah dulu tanya nama apa, firman. Hush, ni Tuhan kan. Firman Syekh. Nama firman. Kalau bahasa Urdu metang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam permatahi. Permatahi tu bersabda. Pak Lang cerita masa mula pergi India. Naik mengaji kat Maulana. Nabi sallallahu alaihi wasallam permatahi. Menatang apa? Pak Lang kata permatahi. Tanya apa tu datang apa weh permatahi? Sabda lah woi. Dia kata oh mana aku tahu. Faqauluhu dan permatahi kan. Bahasa Urdu dah banyak dah 3 patah tidak ada cakap Urdu. Tak ada nak ngaji tu orang ngerti. Tak boleh lah. Maulana kata nak bagi boleh bahasa Urdu tak? Kena tengok kush-kush watahe dengan dil tu palgahe. Maulana melawak gitu. Sedap bahasa Urdu. Mana hadis? Ini cerita adalah Sunan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata yu'radun nasu yawmal qiyamah, akan dibentang. Asal arada ya'ridu ni, tapi sini bina majhul kan, sebab fa'il dia maklum. Mana Allah lah fa'il kan. Hazah fa'il ni selalunya maklum kan. Macam kita buat dalam kitab-kitab lah, beribarat kalau buat mai dengan fi'il bina majhul, kalau fi'il bina maklum dia ada fa'il dia kan. Kalau fi'il dia amdah, kalau fi'il fadlah lain lah. Tapi kalau kata fi'il majhul, fa'il dia hazah fa'il sebab maklum. Siapa yang
Bentang ni Allah Ta'ala lah kan. Yu'radun nas, dibentang akan segala manusia, sekalian manusia tu bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, thalatha aradatin, 3 kali perbentangan. Mana Allah akan bentangkan nanti di hari akhirat nanti 3 kali pembentangan. 3 kali. Lagu mana? Fa'amma aradatani, falamma aradatani, ataupun fa'amma aradatani, adapun 2 pembentangan, fajidalun wa ma'adhiru, maka jidal ni saya makna ada perbantahan ataupun perdebatan. Kerana bentang kali yang pertama berlaku perbantahan dan perdebatan di antara ahli mahsyar. Wa ma'adhiru, dan juga ada berlaku di kalangan ahli mahsyar yang memohon keuzuran dan kemaafan. Bentang kali pertama, sekumpulan daripada manusia di ahli mahsyar itu yang berjidal. Jidal ni mana? Bantah, tak terima keputusan kan, apa yang Allah tentu hari itu. Sebab apa? Ni kita akan cerita. Jadi maksud dengan jidal di situ iaitu dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah bagi Sunan Tirmizi sebut, fal jidalu lil a'da, dalam kitab Qurtubi sebut, yujadiluna li'annahum la ya'rifuna rabbahum fayadhunnuna annahum idza jadaluhu najaw wa qamat hujjatahum. Jadi apabila suratan amalan dibentang kali yang pertama, wujud sebahagian daripada umat-umat Nabi yang lain ini yang bantah, mereka tak terima dan mereka tak kenal Allah. Sebab tu mereka berani bantah keputusan pada hari itu. Mereka kata, tak, bukan kami yang buat, kami tak salah. Pasal apa dicatat kesalahan atas kepala kami? Kan, dulu atas dunia kalau kata kita disabitkan sebarang pertuduhan pun masuk penjara dulu. Mereka duk dekat tu kan. Mereka tak tahu yang mereka duk hadap untuk Allah Ta'ala. Memang manusia tak nampak kan, padang mahsyar pun tak ada siapa boleh nampak Allah pun. Ahli-ahli mahsyar yang ahli syurga pun boleh masuk syurga nanti, baru Allah tajalli zat tu, baru Allah singkatkan hijab. Duk padang mahsyar tak nampak, yang nampak malaikat je. Allah Ta'ala tak nampak juga. Sebab tu mereka ni, sikap mereka bantah kan. Mereka bangkang. Jadi sebelum daripada tu Allah Ta'ala kata dulu kan, sebelum nak main hentak suratan amalan ni, dalam kitab ni cerita, dalam kitab Tauhid karangan Imam Ibnu Mundah, Sayyidina Muaz bin Jabal cerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yunadi yaumal qiyamah bi sautin rafi'in ghairi fadhi'in. Sebelum daripada nak dihentak suratan amalan angin bawa mai ni, Allah Ta'ala terlebih dahulu menyeru pada hari kiamat bi sautin rafi', dengan suara yang tinggi dan derah, ghairi fadhi'in, bukanlah suara yang dalam keadaan mengancam ataupun sebut sesuatu benda dalam keadaan Tuhan marah, tak kan. Tuhan sebut pada hari itu dengan suara yang tinggi dan tidak mengancam keselamatan ahli mahsyar. Tuhan kata apa? Ya ibadi, wahai segala hamba-hambaku, la ilaha illa ana arhamur rahimin, tidak ada Tuhan selain daripada aku, akulah yang paling kasih sayang daripada orang yang kasih sayang. Wa ahkamul hakimin, dan akulah yang paling hakim di antara orang yang menghukum. Wa asrahul hasibin, Tuhan kata akulah orang yang paling cepat dalam menghukum keputusan, menghisap keputusan yang akan terbit saat lagi, sama ada ahli syurga ataupun neraka. Paling cepat sekali proses adalah hukuman yang dilakukan oleh Allah. Ini paling cepat, 6 jam selesai semua ahli mahsyar. 6 jam saja. Penduduk dunia hari ini berapa puluh bilion. Kalau kita nak pergi cek rekod seorang-seorang, mampu. Tapi hari hisap seluruh makhluk Allah yang dihisap 6 jam sahaja. Itu Tuhan kata tu, ya ibadi, wahai segala hambaku, la khaufun alaikum, janganlah kamu merasa takut al-yawma, pada hari ini, wala antum tahzanun, dan jangan sekali-kali, janganlah kamu berasa sedih hati. Tuhan kata, uhduru hujjatakum. Ni
Tuhan kata tak apalah, bawa mai hujah masing-masing. Depa dengar-dengar lagu ni, weh kita lawan. Game ni kita lawan dulu, masuk kuat dululah kalau bahasa kita ni. Sebab Tuhan kata uhduru hujjatakum, bawa mai Tuhan kata hujah-hujah untuk mempertahankan kamu daripada tuduhan hari ni. Bawa mai Tuhan kata. Wala yasirru jawabakum wa yasirru jawabakum, dan permudahkanlah jawab kamu nanti. Fa innakum mas'ulun muhasabun, dan kamu ni akan disoal dan akan dihisap. Tuhan kata, ya malaikati, wahai segala malaikatku, aqimu ibadi sufufan ala atrafi anamili aqdamihim lil hisab. Hang pi tarik bagi manusia ni beratok, bagi beratok sama hujung kaki kita dengan beratok bagi sama, buat barisan. Malaikat pun tolak, buat barisan sama. Ni puak-puak ni kata apa, kita lawan lu. Jadi kalau tak lepas kira lain. Tu yang Nabi kata, mana hadis dia? Fajidalun, mula-mula nak berbentangan, bentang kali yang pertama, puak-puak ni lawan dulu. Kan, lawan. Betul dia kata, ni hang kenal hang daripada umat Nabi Nuh. Hang kenal Nuh. Nuh tu kenal gitu-gitulah. Bukankah dia rasul yang aku hentak atas kamu? Bila dia rasul tak pernah main cerita apa pun. Dia buat hal dia Mai Nabi Isa dia kata, Isa. Isa abang kita dulu yang kata dia anak Tuhan lah. Dia tuduh Nabi Isa kata tu. Buat ni. Neraka duk gam dah tepi masyarakat tu. Dia kira nak pelepas dia buhtik teh orang lah. Tu kali pertama pembentangan, berlaku protes, perdebatan di antara ahli mahsyar. Mereka tak kenal Allah. Sebab tu di sini disebut ni, Imam Qurtubi kata fal jidal lil a'da, musuh-musuh Allah ni yujadiluna li annahum la ya'rifuna rabbahum. Mereka tak kenal Allah. Sebab tu mereka berani, dan mereka sangka kalau mereka berdebat sekali, mereka kata fayadhunnuna annahum idza jadaluhu najaw. Kalau kita lawan-lawan kita menang, selamat kita memang dah. Tu dia punya pahaman mereka begitu. Tu pembentangan yang pertama, berlaku jidal. Jidal ni debat lah. Sebab tu dalam ilmu syarak kita ni ada satu ilmu, dia panggil ilmu jidal wal munadharah. Ilmu alaq ni banyak, selain daripada nahwu sara, ma'ani, mantiq, bayan, qawafi, arud, mustalah hadis, ulum Quran. Banyak kan ilmu ni. Banyak ke? Ilmu pagi, ilmu badi', itu ilmu alaq lah banyak. Termasuk ilmu alaq ni ilmu madaq dan juga ilmu jadal ataupun jidal wal munadarah wal bahas. Ada satu kitab Syekh Yasin buat ada tak? Kitab yang membahaskan tentang ilmu jidal. Jidal ni cara perbahasan. Lepas tu Tok Guru dulu ni nak berdebat, duduk depan, sama-sama duduk, dia tikam mampus terus kan. Mereka orang berdebat ni, orang ada ilmu tu, ilmu jidal wal munadharah dia panggil kan. Ada kitab dah. Nahwu sara pun penin, ngaji alat banyak kita. Alat semua tu, ilmu alat lah. Ni nahwu sara pun lepas laut dah, ngaji macam apa ke kan. Ini jidal lah, jidal. Perdebatan, perbantahan. Wa ma'adhiru, kali yang kedua apabila dibentangkan amalan ini, mana nak serahkan amalan ni, ma'adhiru, ada pihak yang memohon kemaafan daripada Allah. Itu dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Dalam suratul Qiyamah kita baca surah Qiyamah belah-belah belakang sampai tang firman balil insanu ala nafsihi basirah. Malah Tuhan kata, yang kata manusia ini ala nafsihi basirah, bila mereka tengok mudarat yang akan menimpa ke atas diri mereka, walau alqa ma'adhirah, mudarat itu tetap akan ditimpa sekalipun mereka ini memohon kemaafan kepada Allah. Bila bentang kali yang kedua, Al-Imam Abu Lais Al-Faqih, Abu Lais Sa'id As-Sa'idi, ada seorang ulama dulu ada seorang ulama yang paling alim di bumi Mesir, nama Imam Abu Lais.
Imam Abu Lais ni salah seorang guru dia, iaitu Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Imam Abu Lais ni kawan baik kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dia antara orang yang paling alim di Mesir pada masa tu. Masa Imam Syafi'i duduk mengaji dekat Imam Malik di Madinah, dia duduk dengar orang sebut cerita berkenaan dengan Imam Abu Lais ni. Lalu dia tanya kepada Imam Malik, ada tak ada tok guru yang ilmu dia ni melaut, mana boleh nak pergi mengaji lagi? Kata Imam Malik, ada seorang kawan dia yang mengaji sekali, iaitu Imam Abu Lais Sa'id As-Sa'idi ni lah. Dan Imam Abu Lais ni Imam Malik kata alim daripada aku lagi. Malah ulama kata fiqh dia alim pada Imam Syafi'i ni. Bila dia pergi ke Mesir, minta izin Imam Syafi'i, dia pergi Mesir. Imam Abu Lais baru wafat 2 minggu. Akhirnya Imam Syafi'i pergi ke kubur dia dan teriak. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Abu Lais, seandainya bukan kerana dirimu berada di Mesir, pasti aku tidak akan jejak bumi Mesir ni. Punya alim yang boleh zaman dia tu. Khalifah Harun Ar-Rashid kata, dia buat keluar satu memo, dan seandainya sekiranya aku ini bukan ahli syurga, maka Zubaidah jatuh talak 3. Zubaidah tu bini dia. Lepas tu sampai benda ta'liq dia begitu dekat ulama-ulama zaman tu di Iraq. Debat banyak yang kata jatuh lah apa semua, lalah kali berdebat tak boleh keputusan. Tak boleh keputusan. Jadi Khalifah Harun Ar-Rashid ni susah hati. Zubaidah isteri dia nak tertalak dengan talak 3. Dia kata, hang betul lah, kata hang bagi, tapi hang terlajak hang punya ni sampai kata kalau aku bukan ahli syurga maka tertalak dengan talak 3. Ulama lain bantah, ulama lain kata hang tahu mana hang ahli syurga, mati pun tak lagi. Syurga ni lepas pada kita hisap amalan baru ni. Akhirnya ditanya ulama satu Iraq tak boleh jawab. Lepas tu Imam Khalifah Harun Ar-Rashid pun tanya lagi seneraka serata negara dunia semua, banyak tak boleh jawab. Ulama lain tawakuf. Akhirnya bunyi di antara ulama-ulama di Iraq ni kata, cuba pergi tanya Imam Abu Lais, tanya di Mesir, sebab Abu Lais ni cuma alim sungguh. Dia hantar utusan pergi jumpa Imam Abu Lais. Imam Abu Lais ni kaya. Dia tak pernah menerima pemberian manusia. Yang dia pernah, amalan dia memberi kepada manusia. Dia tak pernah minta, kalau orang bagi pun dia ambil, dia bagi ke orang. Dia tak pernah ambil. Sebab dia akan bagi. Sebab tu ulama kata kalau dia berlayar melalui kapal laut, dia akan ada 3 kapal. 3 kapal besar. Kapal pertama bawa dia anak-anak beranak dia, anak cucu dia, adik-beradik dia angkut habis. Yang kedua, dia tidak akan lupa kapal fakir miskin dan anak yatim. Dia akan bawa pergi merantau dunia untuk tunjuk keindahan ciptaan Allah ni. Imam boleh. Satu kapal lagi buat makanan. Kaya Imam boleh ni. Ada perempuan seorang tu main minta dekat dia, bawa lah celepah kecil tu nak minta madu lebah. Pasal laki dia sakit nak kena makan madu lebah. Dia kata tak apa. Alamat, tinggal alamat, sekali saya minta. Perempuan tu pun balik. Dia balik, dia panggil orang kerja dia kata hampir minta. Yang diminta hanya sebotol kecil yang Abu Lais bagi, 1 tong dram madu lebah. Mahal tong lebah, besar tu pun 50 ringgit. Maknanya dia sanggup belanja ribuan ringgit untuk hadiah ke orang. Orang tanya dia, apa siapa Imam boleh sanggup beri sampai 1 tong dram? Imam boleh kata, dia minta sekadar hajat, aku memberi sekadar mampu. Tu Imam boleh. Ayat dia tu. Ni dia ni. Bila pemain tanya dia, boleh tak tuan selesai masalah khalifah? InsyaAllah dengan ilmu yang Allah bagi dekat aku akan selesai. Jom. Dia panggil anak buah dia seorang, hang ikut ke seorang. Daripada Mesir pergi Iraq. Dia kata, saya bagi syarat yang dibenarkan ada dalam majlis saya hanya 5 orang saja. Saya, yang kedua Harun Ar-Rashid, yang ketiga Zubaidah, yang keempat Mukri. Mukri ni orang baca Quran, dia tak mau baca kan. 4 orang ke 5. Alah pergi dalam majlis tu, duduk di majlis Imam Abu Lais, Khalifah Harun Ar-Rashid, seorang membaca Quran, bukan baca tengok naskah. Ulama dulu baca lah dah. Zubaidah duduk belakang terai, kita baca. Boleh duduk ke tu? Apa dia tak kata? Baca sampai aku kata menteri. Baca daripada Al-Quran, Qul a'udzu birnas sampai wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Ayat belakang surah Juzuk Amma. Sampai tang tu Imam boleh kata cukup.
Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Adapun manusia yang mencapai makam takutkan Allah, maka Allah beri kepadanya 2 syurga. Maka Harun Ar-Rasyid orang yang takutkan Allah, itu dah Allah bagi kejanjian. Zubaidah duduk belakang terai tepuk, ha 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 ha, selamat. Dan dia hadiah dekat Imam Abu Lais 10,000 dinar ke 100,000 dinar. Imam Abu Lais kata, aku mai ni atas tanggungjawab aku seorang ahli ilmu untuk menunaikan hak ilmu. Bukan aku mai di sini ke bumi Iraq untuk mencari harta. Harta aku masih ada banyak lagi di Mesir. Tak, ini saya dah niat. Dia boleh 1,000 ke 10,000 dinar. Harun Ar-Rasyid pun bagi banyak tu juga kat dia. Para ulama kata keluarnya Imam Abu Lais daripada istana Harun Ar-Rasyid, sebelum selesai keluar daripada bumi Mesir, seluruh harta itu habis dia sedekah. Imam Abu Lais 10,000 dinar, kira berdik 40 juta lah. Bini bagi, laki bagi lagi, selamat. Abu Lais keluar istana, belum sempat berlayak naik atas kapal, duit dia selesai. Ni kata Imam Abu Lais, ni alim sungguh, mujtahid mutlak. Dia kata ma'azir ini, iaitu ada 4 kelompok manusia nanti di akhirat yang di hadapan manusia lain dia meminta keuzuran kepada Allah. Kumpulan yang pertama, kata Imam Abu Lais, akan bangkit dan berkumpullah orang-orang yang kaya. Allah panggil mereka semua orang kaya bangkit. Dia berkata pada Allah, ya Allah, dahulu kami di atas dunia ini kami orang yang kaya, kami orang yang banyak mempunyai harta, namun disebabkan kami sibuk dalam menguruskan harta sehingga kami tidak sempat untuk menunaikan hak-hak kami. Pasal sibuk, ya Allah, harta banyak tak ada nak urus. Kalut pergi sana, kalut pergi sini, tak ada nak mengaji pun tak ada, baca Yasin malam Jumaat pun tak ada, semayang pun culas-culas celup-celap saja, minta ampun dekat Allah hari itu. Sebab mereka ini disibukkan dengan harta. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kamu tengok kepada hamba aku yang bernama Sulaiman. Yang kata Sulaiman ini harta yang ada dalam milik dia, timur dan juga barat. Kena. Nabi Sulaiman ni harta yang dikuasai oleh dia, timur barat, seluruh dunia. Dia bukan kuasai di negeri Baitul Maqdis, dia pusat pemerintahan dia Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Tapi takluk jajahan Nabi Sulaiman satu dunia. Bukan setakat satu dunia, sekali-sekali dengan jin, sekali-sekali dengan binatang, sekali-sekali dengan angin pun dia kuasai. Bila dia dapat kehebatan begitu, rakyat dia tanya, wahai Nabi Sulaiman, daripada mana sumber yang Tuan boleh dapat sampai begini punya hebat? Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli rabbi, ini adalah limpah kurnia Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, Allah uji aku sama ada aku ni akan bersyukuri apa yang Allah beri ataupun aku akan kufur nikmat Allah. Tuan kata, hang tengok Sulaiman, hampa kaya ada tera dia. Tu Haji Saleh Syekh kata, waktu Nabi Daud mati, Nabi Daud ada tinggal 2 batang pokok yang berada kedua-dua pokok ini di tepi Masjid Aqsa. Masjid Aqsa sepokok fak ni tu kata. Pada yang cerita, sebilah pokok ni fak ni. Pokok apa? Sopa pokok getah ni. Jadi tiap-tiap hari ni orang yang bawah Nabi Sulaiman ni pergi menoreh. Ambil tim sak tu, tim minyak gas. Pergi tahan getah. Ni tik tap. 2 pokok tu tap. Penuh dalam bekas tu jadi meh semua. Sebab tu bila orang tanya dia adik dah, dia nak buat apa, dia kata aku meh tu dah sehari-hari pun 2 tin dah. Tu Nabi Sulaiman punya kaya. Hampa ada tera tu. Orang kata nak minta maaf apa, Sulaiman sibuk lebih pada hampa lagi. Tak bet satu dunia. Pasal apa dia boleh buat, hampa tak boleh buat? Maka Allah tolak. Allah kata, ambil puak-puak ni humban masuk dalam neraka ni. Kumpulan pertama. Ni orang kaya. Ini orang kaya ni mengaji kau padang tak? Dia kalut. Semayang pun kadang-kadang tak dan. Tambah raja nak terbang lah gagah sikit dan semayang, saya tak boleh pergi keluar. Tidak, bukan dan semayang apa, mengaji pun tak dan, kalut. Projek tu nak kena sign projek ni, nak kena pergi tengok kan.
Projek saja bawah pada dia apa tak projek. Manager sampai 70 syarikat. Tak ada. Nak ibadat kadang-kadang sembahyang puasa pun tak dan. Makan dan pula. Sembahyang tak dan. Ni puak ni yang dia minta maaf, minta uzur ke Allah. Allah kata tak terima uzur hamba. Sebab Sulaiman lebih pada hampa pun dia boleh jaga. Hampa tak ada apa dit baru pun hamba rasa hamba kaya dah. Miskin lagi hamba tu. Nabi Sulaiman dia nak ambil permata hak mahal-mahal hak sakan-sakan. Dia kata kat Ifrit, hang ambil. Buat naik berempat lori. Ifrit terjun masuk dalam bumi, buat keluar 4 lori. Nak tahu mai. Ada tu cerita dalam tu. Dia pergi tepi laut, dia kata kat Ifrit, hang pergi selam masuk dalam laut cari permata Allah tu mai kat aku. Terjun mentang Ifrit ni baru naik penat. Orang tu dia Sulaiman kata apa nama dalam tafsir cerita, puji Allah Ta'ala, Masya Allah, hebat ciptaan Allah. Nampak hebatnya mana kata Nabi Sulaiman ni. Kaya nak mampu kan. Mas sehari 2 tin tu pokok tu ya. Pada cerita Allah tolak keuzuran mereka. Mangkit pula tampil pula kaum yang kedua, iaitu orang yang susah. Abang kata, ya Allah, kami atas dunia ni susah nak cari makan pun kadang-kadang keh pagi makan petang, bukan keh pagi makan pagi, keh pagi makan petang. Susah sampai tak ada benar makan, ya Allah. Minta maaf lah, kami tak ada nak buat amal apa sangat sebab kekangan kemiskinan hidup. Tuhan kata, lebih miskin daripada kamu iaitu hamba aku yang bernama Isa. Tugas ada yang aku serahkan sebagai seorang rasul, dia tak pernah abai tugas seorang rasul tanpa ada gaji. Ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Hak tu yang Nabi Isa duk sebut, orang nak bagi duit pun tak mau. Aku tak minta upah dekat hamba, yang aku nak hanya balasan di sisi Allah saja. Biar Allah yang balas amalanku. Susah Isa, rumah pun tak ada. Kita duk rasa kita susah. Kita ada juga orang boleh duduk. Nabi Isa bertuduh kot jalan. Allah suruh musafir sedia. Nabi Isa. Cerita Nabi Isa dalam Qisasul Anbiya. Sebab tu nak baca bab ni, dia kena habis mengaji bab Anbiya tu. Qisasul Anbiya ada kitab ni kita tak baca, mengaji kitab lain lah. Cerita banyak. Nabi Isa lagi susah. Apa pun tak ada. Kain pakai hak pula. Umat digan bunuh pula. Hang susah ada terang Isa. Isa berapa hari kali makan? Hang sehari makan berapa? 3 kali balun hang kata susah lagi. Nabi Isa berapa hari sekali baru makan? Kadang-kadang 4 hari, 5 hari baru sekali makan. Nabi Isa tak pernah makan 3 kali. 3 mulutnya. Paling tinggi 3 mulut. Cekak dengan 3 jari. Buah 3 mulut, alhamdulillah sudah. Kita tutuh 5. 3 pinggan terangkat sekali balun. Duk kata susah lagi. Baju buruk-buruk pun boleh bersalin juga. Susah tak mana. Ni abang susah-susah. KFC duk makan ni. Susah ham datang apa lagu tu. Rasa kita susah. Nabi Isa lagi tu. Berapa hari sekali baru makan. Makan 3 mulut ni tak pernah lebih. Ulama-ulama duk cerita dalam kisah solat anbiya. Para anbiya makan tak pernah lebih 7 suap. 3 jari kalau cekak macam tu hingga boleh cekak banyak kan. Ni 3 jari kepit. 6, 7 siap. Nabi Isa tidak akan makan macam Nabi Ibrahim, kecuali dia akan bersama dengan fuqara wal masakin. Itu sifat-sifat para nabi. Kita cari BBIP pergi makan tepi tu. Lepas tu BBIP boleh bos ambil gambar akhir lah. Terus pala betul kan. Nabi Ibrahim sari-sari jalan sampai 3 batu setengah. Lagi tak jumpa orang susah, dia tak makan. Ibrahim jadi raja tu, bawa makan ni gendong. Orang tak tahu kata dia ni raja. Cari orang susah pergi makan tepi jalan, makan dengan orang-orang susah. 3 batu dia jalan cari orang susah. Kita bila duduk puak ni lekeh ni, cari mana ada datuk pun ada datuk. Duduk makan tepi datuk. Apa tu pun mulut ikut sunnah. Macam tu, cish. Mulut ikut sunnah. Nabi kata, akal tu aklatal abdi, aku makan ini sebagaimana makan seorang hamba. Nabi makan gitu, depa makan buah cancar tolak-tolak.
Wah ni di sini KHP yang mulut ikut sunnah. Pemohong kan. Nabi makan mana apa takkan. Itu golongan yang kedua, orang susah. Atas dunia ni mana tengok, kita tengok sebahagian orang susah kan, kalut buat kerja sampai tak ada semayang. Kadang siang tu kerja dah, sambung lagi part time kan, malam kerja lagi, habis buat kerja petang pergi cari tin lagi kan. Cari tin, kadang-kadang sanggup ikat perut kan, nak cari tak mana dia suka. Makan nasi lemak handset 700 cabut sungguh kan. Mai kat kita suruh kita belanja yang handset dia, mai ada handset kita. Minta ada duit ikat perut. Saya nak cari handset mahal. Macam-macam kita jumpa, kadang-kadang tengok susah. Kadang paling kesian sekali, dah susah semayang tak mau. Ni habis. Ashqal ashqiya man ijtama alaihi faqrad dunya wa azab al-akhirah. Sayyidina Ali kata orang yang paling celaka, manusia yang paling celaka sekali, man ijtama alaihi, mereka yang berhimpun di atasnya dua perkara. Yang pertama, faqrud dunya, di dunia susah nak mampu hidup. Yang kedua, wa azabul akhirah, sedangkan di akhirat dia menanggung azab Allah yang sangat dahsyat. Dunia susah tapi tak mau sembahyang kan. Lambat lepas orang himpun dia boleh duit kan, nak mimut ekor, kita tikam ikut jadi kaya. Hang makan lah woi. Sebab tu apa nama Syarik tu kampung dusun, apa nama orang kata kadang tak payah tikam lah. Ibrahim pendek kata hang tak ada duit kan, hang pergi makan lagi bagi dia nak tikam juga. 3 kali buka, 3 kali bungkus kali Syarik betul. Tu teladan tu. Kami kata tak ada duit pergi makan lah. Hang himpun duit bukan punya susah sampai tak makan. Tiba-tiba hang pergi habis nombor ekor lagu tu, lagi teruk lah perut hang tengok. Tu Syarik tu kata, Allah, 1 bulan aku himpun habis sekali saja. Aku dah mimpi semalam nombor 2 kan. Biar ambil dia buat gambar. Ada wujud orang macam tu. Susah dunia, susah. Kita jumpa banyak dah lagu ni. Kadang-kadang susah. Kita di Malaysia kadang-kadang tak jumpa. Saya biasa jumpa di Vietnam. Susah. Naik satu perahu di Ho Chi Minh, dan kita pergi tempat orang ni mau kita nampak. Kadang-kadang duduk tempat kita ni kadang nampak ada banyak orang kita jumpa. Kayuh perahu ni tak tahu berapa kilo ni. Tak larat kayuh dengan tangan ni. Kita duduk depan, kita jadi bos lah itu kan. Di Sungai Mekong tu kita ada ambil package kan. Kita masuk pergi lawat kampung dalam. Mereka akan bawa pergi makan di kedai mereka. Mereka jamu buah. Tak ada masalah lah. Apa tu jamu buah. Takkan buah halal tak halal pula. Buah limau. Balas je lah kan. Masuk pergi antara dia tu, dalam package dia tu, kita naik perahu pusing Sungai Mekong. Loh buah ada kayuh perahu ni. Kayuh dengan tangan ni. Tua dah kita tengok. Tak larat kayuh dengan tangan. Kayuh dengan kaki. Sampai berjam ni. Sampai elok kita balik mai tempat kita nak naik bot balik tu. Tanya pemandu pelancong. Pergi kat orang putih lah kan. Berapa dit upah yang duk dapat. Dia kata RM2. Kita tengok sebab susah kalau kita kat RM10 kita ambil bagi gitu ya. Kita hang ni susah hidup ni, nak boleh RM2 sehari. Hang bukan Islam. Hang pergi sana nanti sana tetap lah kan. Kalau tak kata tak masuk Islam, tak ada untung pasal tu. Kita tengok-tengok lagu tu, Allah, kalau hang kaya melana kenyang lah juga saat atas dunia. Ni atas dunia pun kayuh perahu dengan kaki kan. Tu Zainal Ali kata, man istama'a alaihi faqra dunya wa azab al-akhirah. Orang yang berhimpun di atasnya akan fakir dunia. Mana dunia susah hidup, susah melarat. Di akhirat pula menanggung azab Allah yang dahsyat. Letih. Nah ini orang susah. Ini teladan nasihat. Kita pun orang susah juga. Taklah susah sampai tak ada makan. Tuhan bagi kita mau. Tapi jangan sebab kesusahan fakir kita itu menjadi alasan untuk kita minta ampun kepada Allah nanti di akhirat. Duk kira duk guna puan hak susah dia. Tuhan kata hang tak tengok Isa. Nabi-nabi yang aku lantik dan aku utus semua bermacam-macam watak, ada yang kaya, ada yang susah kan.
Macam-macam rintangan tak sama. Sebab tu hikmah Allah buat Nabi ni lagu ni kan. Nabi ni lagu ni, Nabi ni lagu ni. Hak geng gila pun Nabi boleh hadap semua geng ketegak lagu ni. Tu Nabi. Yang ketiga, kata Imam Abu Lais, tampil pula orang-orang yang banyak tanggungjawab. Kan? Hamba orang, kena kerja dengan orang. Dia kata saya tak payahlah tugas kerja dengan orang. Saya jadi serupa kuli orang, hamba orang. Saya minta, ya Allah, minta ampunlah dengan sebab ketelanjuran saya yang ibadat saya tak dan nak buat ini. Tuhan kata, hang tengok ada Yusuf duduk dalam penjara. Yusuf kena penjara jadi hamba orang lama mana. Abang-abang dia jual dia. Kan, cerita Nabi Yusuf pun panjang dalam surah Yusuf. Kan, lepas mereka tauk dia dalam telaga, ada satu kumpulan sayyarah, kumpulan-kumpulan yang bermusafir. Mereka tauk ayak dalam telaga untuk ambil ayak. Tiba-tiba Nabi Yusuf paut di apa nama timba tadi, tarik-tarik naik orang. Elok dia kata, segak elok budak ni. Kita pergi jual boleh duit. Jadi hamba orang. Dan sampailah akhir kali dia kena penjara dengan Aziz, isteri. Dengan sebab isteri dia iaitu Zulaikha. Aziz, Imra'atu Aziz. Aziz ni menteri Mesir. Dan bini dia nama Zulaikha. Kisah mainan Zulaikha. Akhirnya Nabi Allah Yusuf merengkuk dalam penjara puluhan tahun. Tapi dah ada Nabi Yusuf ini cuai dengan perintah Allah dah. Duk jaga situ lah perintah Allah. Kata hang nak bagi alasan apa? Kata hang nak kerja dengan orang. Kan? Kata kadang-kadang orang kita, hang apa kali dah tak pergi Jumaat? Dia kata banyak kali buat. Payah minta keluar kat buah. Beringat ni Tuhan cerita lah. Kan? Nak bagi alasan. Payah kerja dengan orang. Orang ti tu nak pergi cari makan apa pula. Awak orang lain kerja situ ke? Ada makan lah. Dia tanya kita tu, kalau berhenti tu nak makan apa? Aku tak nak kerja situ pun boleh makan. Jawab aku tu kan. Bisa. Cari yang lain kan. Tak tahu Allah redha tak redha kerja kita. Tengok kalau kerja kita menyebabkan kita ni tak boleh tunai tanggungjawab kewajipan kita, berhenti. Dia kata cakap senang, kita bisa try dah kan. Dulu kerja tak boleh sembahyang, abang saya nak resign, awak sembahyang pun tak boleh lah, awak hantar abang. Aku nak abang pula, dah time sembahyang dah, berhenti je. Dia kata tak apa, time malam sembahyang tak, kalau tak pergi berhenti. Saya bisa kerja dulu ATM officer kan, mesin duit tu. Masa tu awal tahun 2000 apa, awal tahun 2000 tu gaji tebal lah. Waktu nak ada, keluar pukul 7 pagi, pukul 1:30 malam baru balik kerja. Macam dengan lembu buat kerja. Pai pengalaman hidup man. Tentu dia hampa boleh hidup lama. Dan berapa bulan lambung dah pun. Tak denia dengan orang, dah lah duduk dalam van perempuan dengan penjara. Lepas tak boleh berhenti boleh duduk dalam hidup sampai tu sampai kelar hidup. Alasan kita nak bagi. Sebab tu Tuhan kata tengok Yusuf hamba orang. Nak fitnah pula, penjara lagi. Dia tak pernah abaikan perintah Allah apa. Nak bagi alasan apa Tuhan lah. Hang seorang ada alasan. Mau nak umbal neraka. Terakhir kata Imam Abu Lais, orang-orang yang sakit pula meminta keuzuran. Ni manusia yang hidup dalih ni 3-4 ni. Kaya tak dan kalau tu kerja tak raya nak kena bela nak bini cari nafkah. Yang ketiga saya susah. Sebab tu saya jadi gitu. Yang keempat sakit. Alasan ni orang tak mau buat ibadat. Dan dia kata ya Allah, saya dunia dulu sakit macam-macam 7 sakit. Sehari-hari makan sampai plastik ubat, kencing bau ubat ya Allah. Tak dan nak sembahyang Tuhan. Tuhan kata hang tengok tak kisah hamba aku yang bernama Ayub. Ayub ni sakit dia bukan cakap luar dalam. Urqud birijlika. Dan Tuhan kata kaih dengan kaki hang wahai Ayub. Terbit ayat kan syarabun mughtasalun wa syarabun baridun. Cerita surah cerita berkenaan dengan Nabi Ayub. Kaih kali yang pertama terbit mata ayat. Ayat tu Tuhan kata Ayub ambil minum, bagi kuman-kuman dalam perut virus tu mampu habis. Tuhan tak katalah mampu habis, tapi nak abang bagi penyakit mati dalam, saya nak bagi faham abang virus dengan ni lah kan.
makan dalam. Lepas tu pi pula hadza mughtasalun barid. Kemudian kuih pula dengan kaki dia pancat ayak naik. Nabi Allah Ayub mandi ayak tu. Semua penyakit badan dia tadi ni habis mati kuman. Baru sihat balik. Lama mana dia tengok. Oh, tu cerita abad Nabi Allah Ayub alaihi salam. Saya cerita dah dalam kitab Faridah dulu ni. Kisah Nabi Ayub. Ayub menanggung siksa yang cukup lama sampai orang pun tak mau rapat. Tu pun ibadat dia duk penuh situ. Hang sikit bah. Ni 4 golongan ni lah yang akan minta ampun dekat Allah, minta keuzuran dan minta maaf lah. Kita kata kami tak ni ya Allah. Tuhan tolak belaka. Sebab ada contoh di kalangan hamba-hamba Allah daripada Rasul yang Allah buat begitu untuk jadi contoh kepada manusia yang lain. Itu. Ni baru kali ketiga. Wa ammal 'ardatu salisatu. Ada dalam tu? Tak ada, kena tambah. Kan? Itu dia kata apa? Fa inda zalik kan. Kena tambah. Wa ammal 'ardatu salisatu. Adapun perbentangan yang ketiga, fa inda zalika, maka di sisi demikian itu pembentangan kali yang ketiga, tatiru suhufu fi aidi fa akhizun bi yaminihi wa akhizun bi shimalihi. Wa amal 'ardatu salisah, adapun perbentangan yang ketiga, ni fa inda zalika, maka di ketika demikian itu, makna pembentangan kali yang ketiga ni, tatiru suhufa, makna membawalah oleh angin akan suratan amalan, fi aidi, bawa tu pi ke dalam tangan-tangan depa ni, tangan-tangan manusia ni. Fa'akhidun biyaminihi, maka yang mengambilnya itu dengan tangan yang kanannya. Mana ada sebahagian ahli masyar yang ambil suratan amalan itu dengan tangan yang kanan, iaitu dia panggil ahlu sa'adah. Wa akhidun bishimalihi, dan ada yang mengambilnya dengan tangannya yang kiri, iaitu orang-orang yang syaqawah. Habis. Tapi dalam riwayat sebut, orang-orang yang menerima suratan amalan itu dengan tangan yang kanan, yang pertama Sayyidina Umar lah. Kan, waktu angin puput mai, dia bawa mai sangkut di leher semua manusia ni, suratan amalan digantung di leher. Maka bila malaikat mula buat proses penyerahan suratan amalan, maka antara yang mula sekali menerima suratan amalan dengan tangan kanan, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa awwalu man yu'ta kitabahu biyaminihi mutlaqan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa ba'dahu Abu Salamah Abdullah ibn al-Abd al-Asadi, wa huwa ibnu ammati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang menerima suratan amalan dengan tangan yang kanan, nombor 1 Sayyidina Umar. Umar orang yang pertama. Menyusul lepas Sayyidina Umar dipanggil secara ramai itu, diserah di depan orang lain tu, kan, mana orang pakat tengok proses penyerahan tu, iaitu yang kedua, iaitu sahabat yang bernama Abu Salamah. Kan, Abu Salamah dia menikah dengan seorang perempuan yang digelar dengan Ummu Salamah. Nama sebenar isteri dia Hindun. Dia tu bukan nama Abu Salamah. Anak dia tu nama Salamah, dia digelar dengan Abu Salamah. Dia nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Siapa dia ni? Abdullah bin Abu Asad ni adik beradik Nabi, sepupu Nabi sebelah mak Nabi. Belah Aminah tu. Ibnu ammati Rasul, anak kepada bapa penakan sebelah ibu. Pak penakan belah mak Nabi tu. Jadi dia kedudukan Abdullah bin Abdul Asad ni sepupu lah. Dan dia juga lebih kurang Nabi lah, sebab mereka ni termasuk dalam saudara susuan. Dia menyusu sekali Nabi. Usia lebih kurang Nabi, tapi dia meninggal awal tahun kedua ataupun tahun ketiga hijrah. Itu orang yang mula menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Orang yang menerima awal suratan amalan dengan tangan kiri, iaitu seorang yang bernama Aswad bin Abdul Asad. Siapa Aswad ni? Dua beradik dengan Abdullah ni, sepupu Nabi juga. Orang lain, sepupu Nabi kediri, anak pak menakan Nabi belah mak Nabi tu. Pasal apa yang dia ni mula-mula terima suratan amalan dengan tangan kiri?
Sebab dialah orang yang mula-mula badar Nabi SAW bil harbi yaum Badrin. Mula-mula bila jadi perang Badar, dia lalu celapak dekat Nabi dulu. Sebab lagu tu Allah bagi dekat dia suratan amalan. Dalam riwayat kata apabila diserah suratan amalan, dia nak ambil dengan tangan yang kanan, malaikat sentak tangan dia terbit. Ambil dengan tangan kiri, mai kat belakang, kilah ambil kat tu. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia kena bakar api neraka. Mana dia nak ambil tangan kanan, mula-mula tu dia nak ambil dengan tangan kanan, malaikat sentak tangan dia ni. In khala'a, cabut pula. Buh balik, tarik ni. Lepas tu kena duduk sini. Dah sekali ambil dengan suratan belah tangan kiri dia ni, ambil kat belakang. Siapa dia? Nama Aswad bin Abdul Asad. Ni orang yang pertama terima suratan amalan dengan tangan kiri. Habis tu. Akhrajahu Tirmizi, mentakhrij, mengeluarkan akan hadzal hadis ini oleh Imam Tirmizi. Habis. Tak habis juga kata tajuk ni. Jadi Abdul Asad yang dapat Nombor nombor 2. 2. Alhamdulillah, adik dia nama Aswad. Adik ke abang Allah Alam lah, cuma dia dua beradik lah. Pupu Nabi betul kan? Pupu Nabi betul. Tapi beradik-beradik belah Aminah. Mana cucu Pak Wahab kan ni kan? Cucu Pak Wahab kan? Nabi pun cucu Pak Wahab, Abdullah binti Aminah binti Wahab kan? Aminah bintu Wahbin. Ini cucu Wahab kan? Seorang masuk neraka, hak dua ni Nabi spesial lah kan. Tu tak payah cara lah. Hak seorang lagi Abu Salamah ataupun Abdullah bin Abdul Asad ni antara insan kedua yang akan menerima suratan amalan tangan kanan, yang orang paling cemerlang kan. Quraisy yang mula-mula hijrah pergi Madinah. Ya. Ada sahabat lain. Nabi kata kena hijrah. Bawa habis tak nak bini dah. Nak jadi apa? Biar api. Pok Quraisy tahan, kata jangan ambil atas, hampa nak ambil, hampa ambil. Aku nak Rasul. Tu sahabat dulu kan. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun kan. Tilkal fuqara'u alladhi ukhriju min diyarihim. Contoh dalam surah Al-Hasyri, orang fakir, orang Mekah nak hijrah pergi Madinah, hak kaya kena rampas harta, hak susah kena hambat. Ukhriju min diyarihim, dipaksa meninggalkan tanah air, pergi ke Madinah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mencari keredaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka tujuan mereka untuk menolong agama Allah dan membantu Rasul. Ulaika humus sadiqun, itulah mereka yang benar hati mereka itu dengan Allah. Bawa mana? Fuqara'il muhajir. Kata banyak boleh bertahan. Jangan Osman hang dulu mai, Khalid Al-Walid hang dulu mai sini, hang kaya, duit banyak, hang nak pergi ikut mama, jangan bawa duit bang sekubang. Khalid Al-Walid kata ambil ke mah. Apa nama Abdul Rahman bin Auf. Ambil ke mah. Aku tak mau. Ambil. Kan? Bapak Mus'ab bin Umair. Ambil lah. Aku nak cari Allah biar aku melarat hidup tu. Tu yang pergi Madinah, mati jubah sulai. Kan? Tu sahabat berjuang agama dia pun. Habis. Itu padalah lepas dapat suratan sampai macam tu kan. Kita perjuangan pengorbanan tak macam tu, tapi nak berangan antara orang awal. Cish kan. Tadi kat Palestin kata cish. Hai. Tengok atas. Nilai ibadat amalan kita lah. Boleh tangan kanan umur berapa pun tak apa, tak tuah. No. Tapi awal tobat lahum. Nak awal ke mana? Sahabat Nabi pun ratus ribu. Muka kita nak leh awal. Semua tu dalam 6 jam ni. Semua tu habis dalam 6 jam ni. Itu semua dalam 6 jam. Hisap tu 6 jam. Mula hisap tu. Timbang amalan dedah, amalan tu 6 jam selesai. Yang duduk lama tu orang nak terima suratan amalan lagi. Habis tu proses pula nak kena lintas yang sirat lagi. Banyak benda kan. Dia kira semua dapat tangan kanan dulu ke ataupun dia random je tangan kanan kiri. Dia panggil dia mula umat Nabi dulu. Alah.
Generasi awal. Dia akan panggil generasi awal zaman sahabat. Ni yang terima sultan amalan tangan kanan. Zaman sahabat ni siapa jahat bagi? Kita duduk belakang 1400 tak tahu ada berapa juta bilion atas pada kita ni. Pi tunggu nak post barang ni pejabat post pun bebai dah kita. Ada apa orang? Tahu lah. Tu sebab tu Allah buat gambaran padang mahsyar ini para ulama sebut. Kalau kita ingin melihat keadaan suasana huru hara mahsyar, maka lihatlah keadaan sewaktu kamu melakukan ibadat haji di Makkahul Mukarramah. Pergi tengok muka. Apa benar semua kena beratok. Tapi kita boleh sabar. Bukan setakat kata nak bagi beratok, nak marah kencing pun kena beratok. Zaman-zaman sesak manusia satu jamban ratus orang beratok. Kalau berasa sikit nak terkencing, pergi dah. Kalau nak kencing baru nak pergi, meramu kot tu ya. Berapa orang habis sekali dengan kain-kain ihram tauk lagu tu ya. Jalan teh-teh dengan panas. Sebab tu musim haji panas. Pati tengok dalam tahun di bumi Arab paling panas musim haji 53-57 darjah Celsius. Kita ada ihram pasal apa lagu tu. Teringat tu guru sebut nak tengok suasana mahsyar, nak tengok suasana akhirat, tengok di Mekah huru hara. Memang waktu haji tu wow, kita duk ya Allah nak jalan jauh Tuhan weh. Tu nak pergi melontang 3.6 kilometer jalan kaki tengah hangat ni, hangat dik. Biar pok Arab pun duk tunggu tentu kerja duk jurih air air muka kita demam ke tu lah. Kita main full semua air air. Weh dah lah hangat hambuh syok apa ngambuh di besiu. Hangat 53-57 darjah Celsius. Dengan suasana tak tenang, nak tidur pun tidur terkesa ni. Mana di Mina nak berjalan kaki kemut jalan gaya nak terkelung gedebak mau balintas bala kita. Macam susah nak melontak, susah nak tawaf selesai. Tawaf lagi sakan. Melontak tak apa, agak banyak tingkat, 5 tingkat. Kaabah ada banyak tingkat. Tingkat tu lah. Sa'i banyak tingkat kan. Tawaf satu tingkat tu. Dia lah 3 tingkat. Tapi tingkat atas teruk, jauh. Tingkat bawah ni tu nak jalan tak boleh. Ya kita nak jalan renyak pergi belah tu. Kepala bau pusing lagi seram. Sesak tu suasana ulama kata. Kalau nak tengok suasana sebagaimana mendapat syafaat Nabi, tengok suasana di Madinah. Sebab tu kalau kita Allah rezeki pergi ke bumi Mekah Madinah, dua suasana yang berbeza. Saya dulu heran tak? Awak di Mekah dia sabut guna dia jadi orang itu orang wow kita pergi buat haji pun jadi Allah pasal haji kan. Kalau saja syok nak pergi cari tobat tak mau pergi. Daripada airport lagi payah. Tapi pergi Madinah, ketenangan yang kita dapat di Madinah tak sama. Dia lain. Tambah kita boleh masuk Raudah tu dia pergi tahu rasa langkah jejak masuk bumi Madinah ni dia lain ketenangan. Tu para ulama kata gambaran bagi manusia yang mendapat syafaat Nabi. Di suasana dia lain, tenang dia lain. Tapi minum kopi sambil makan roti pun sedap di Madinah. Cerita dah kan. Kalau di Mekah ni dia kalut. Orang sana pun wah. Madinah tak ada. Arab tak ada. Dululah. Dah tak tahu. Tu suasana tu. Tu aku sebut pi haji. Allah tunjuk dah kat kita gambaran nanti padang mahsyar guna. Hangat dengan Allah. Hangat. Tidur kita pitak barang untuk barang kita pergi tidur atas kasut malam-malam. Syok orang tidur atas kasut luar. Hangat nak mampu lah yang umur tuan dalam kemah haji. Macam tu gambaran. Ni gambaran mahsyar ni. Susah. Habis. Surat amalan begitu. Tapi dan habis buat haji tu, dia tak teringat dah kita susah tadi. Kan? Kalau balik-balik mai orang tanya nak pergi pula. Mau? Kan tak ada lagi lah orang kata tobat aku tak pergi lah. Tak. Tu. Kan
gambaran ada kejadian atas muka bumi yang berlaku kat kita ni sebenarnya menggambarkan keadaan yang kita akan tempuh nanti. Nak tahu lagu mana? Tapi nak abang pun payah lah haji orang tak pergi. Ni pergi haji nampak suasana kesusahan payah lah. Bukan mudah lah. Memang harap doa tak putus pada mulut lah. Kalau kata orang pergi haji, sebab tak tahu lah, tak ada. Dia mesti dalam perut, ya Allah mudah urusan aku. Payah ni ketak 5 juta. 5 juta. Saya duduk di hotel sekilo lebih nak pergi masjid. Lorong beratus lorong. Pukul 9 pagi keluar nak pergi malam Jumaat. Keluar jam terus. 9 pagi. Jam. Bukan lorong tu saja apa? Beratus lorong. Jam lorong ni. Masjid sekilo ni. Ada peluang tak aku ni nak masuk Masjid Haram bayar. Harap lah. Ya Allah bagilah boleh sembahyang. Ya Allah bagilah boleh sembahyang. Boleh juga. Kalau tengok tu, ni ada harapan guna sekali 1000 masjid dapat 5 juta. Tu suasana gitu nak pengajaran tutup guru pesan gitu. Suasana masyak gitulah nanti. Habis. Tanbihat. Ini ada beberapa penjagaan. Ada 3 tanbihat nanti kita akan masuk depan lah. Al-awwalu kullu insanin ya'khudhu kitabahu illa al-anbiya wa misluhum al-malaikatu li'ismatihim wa man yadkhulul jannata bighairi hisabin wa ra'isuhum sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan masuk 3 penjagaan. Yang pertama dia akan sebut setiap orang akan menerima suratan amalan masing-masing kecuali para anbiya. Nabi tak terima. Nabi mana tak terima? Nak terima apa? Jenis ada baik buruk padahal lah terima. Kan? Nabi ada buruk. Ada Nabi yang buruk semua elok. Lepas ni pasal apa? Yang tak terima. Yang kedua malaikat li'ismatihim pasal maksum. Tu. Yang ketiga iaitu orang yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Siapa dia kepala? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah. Sayyidina Umar pun masuk hisap. Tapi ketua dia Sayyidina Abu Bakar. Ketua. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tak terima. Dia tak terima. Dia tak ambil surat amalan. Sebab dia dah pasti ahli syurga. Sebab tu Umar kata laitani lam talid ummi wa laitani anni sya'ratan fi sadri Abi Bakrin. Sebab tu yang dia boleh ucap kalam begitu. Aku mengharap mudah-mudahan ya Allah aku bukanlah seorang Umar. Aku mengharapkan aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Dan aku mengharap aduhai alangkah bahagianya sekiranya aku satu bulu yang berada di atas dada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar yang merintih begitu. Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut dalam Tabaqat Kubra, laitani sya'ratan fi sadri Abi Bakrin. Takut dia ni nak mengadap hari ni Sayyidina Umar, orang mula boleh suratan tangan kanan, yang pasti selepas Sayyidina Abu Bakar mesti dah dia. Dan ijma' ahli sunnah wal jamaah lepas Abu Bakar Umar. Orang lain tak boleh jalan. Tu dia pun merintih lagu tu. Kita ada berasa apa? Confident. Kalau ikut ni hitung je lah kan. 4 rakaat yang ni lah. Dalam masa 4 rakaat lah dia punya hisap ni. Lepas rasa aku tu macam yang baru tu. Orang yang ni rasa macam kena berkali betul. Kalau dengar orang yang dosa. Dia rasa lama. Lalu macam tu lah. Lalu sama. Tapi para sahabat ni tak rasa. Mereka macam semayang. Masuk syurga dah kan? Orang ni rasa betul. Ya betul. Orang lain semua rasa sengsara. Mereka ni insan terpilih. Pasal apa? Mereka dah susah teruk dah atas dunia. Kita atas dunia tak susah. Jumpa susah. Kita sini nak senang. Kan? Sana nak mudah. Semua tu payah belakang tu. Kan? Tu Nabi kata tajuza sita aqabat. Kut mana kena lalu bukit tinggi besar. 6 bukit nak kena lalu. Ini salah satu hisab.
Ada 3 penjagaan ni baru dia akan cerita ni. Tak ada cerita kisah ni. Dan bila sampai waktu mula nak dihisap, Allah kata, wahai angin, pergi bawa ke semua suratan amalan ahli mahsyar. Angin ni pun ambil. Main angin, sangkut di leher seorang-seorang. Ni dia cerita. Ada hadis Sayyidina Anas bin Malik cerita. Tulis tang mana mencari tak jumpa ni. Tapi kalau ikut tafsir lain, selain 4 golongan tu ada lagi golongan lain yang minta ampun. Ya Allah, saya ni tak tahu, kata tak boleh. Ada macam-macam. Tu Imam boleh sebut 4 lah, kelompok besar dalam apa nama, tak kitab lain dia sebut gitu. Dia nak sedap tengok bab ni, kena tengok cari kitab Budurus Safirah Imam Jalaluddin As-Suyuti fi Ulumil Akhirah. Sedap bahasanya. As-Suyuti ni salah hero kan. Kita ada sedap berbahasanya. Wallahu alam. Oh, ada soalan. Ustaz, boleh terangkan yang penyakit Nabi Ayub tu? Sebab ada yang mengatakan kalau ada penyakit macam mana nak sampaikan dakwah. Mohon pencerahan. Nabi Ayub sakit tapi tak sampai penyakit yang menyebabkan orang luat. Nabi-nabi semua sakit kan, sakit, makan, minum, menikah macam orang lain juga. Dia panggil arad basyariah, bersifat dengan sifat kemanusiaan. Tapi para anbiya tidak bersifat dengan meliarkan manusia. Antara perkara yang meliarkan manusia, macam orang bawa cerita kata Nabi Ayub tunduk ulat luruh bergedebuk buah balik. Tak betul. Itu cerita Israiliyat kan. Israiliyat, mana cerita tu lebih-lebih sangat. Memang dia sakit kan, dia sakit sehingga ada banyak ujian yang Allah bagi dekat dia juga tu. Cerita habis kata-kata benar. Nak cerita panjang cerita Nabi Ayub kan. Ada cerita iblis main dengan jin tanah, cerita panjang tu kan. Satu episod juga cerita. Dia kena ambil bab khusus dia, baru sedap kan. Dia iblis tengok malaikat duk puji sedia-sedia amalan hamba yang cukup hebat ni. Tengok sampai dia Ayub, iblis kata, ya Allah, dia ni tak kena test lagi, kena test menyungkok. Tuhan kata hampir test lah kan. Hamba-hamba aku ni, yang hamba aku terpilih ni, walaupun diuji lagu mana pun tetap dia berpegang dengan aku dan takkan berubah pendirian dia dan amal ibadat dia. Mula-mula dia buat lagu mana kan, dia bunuh habis. Dia kata tumbuh-tumbuhan tu, api makan daripada bawah tanah, mampu habis pokok. Jadi susah. Nabi Ayub, bila orang main kerja dia main bak, kata, wahai Nabi Allah, pokok-pokok semua api makan. Alhamdulillah, kata Nabi Ayub. Barangkali dosa akulah dengan Allah yang Allah kafaratkan dosa. Dia tak pernah kata haram jadah apa tak ada lah lagu kita ni. Lepas tu menatang ternakkan dia beribu-ribu ekor mati sedah. Pasal apa? Pasal iblis pergi minta dekat Allah, ya Allah, saat lagi saya musnah tanaman dia. Tengok saat lagi semesah dia merungut dekat Allah. Tiba-tiba dia puji Allah lagi. Tuhan kata, tengok iblis, yang kata dia tu nak lari daripada aku. Dia kata, baru sikit saya minta izin ke Allah nak bawa api daripada ifrit, nak bakar semua menatang dia pula.
Tu cerita panjang dalam tafsir tu. Dah menatang dia maki habis. Bila nanti habis, dia duk puji Allah situ. Iblis kata, dua dah aku punya jerat tak jalan. Masuk jerat yang ketiga, Iblis minta ke Allah untuk bunuh semua anak-anak Nabi Allah Ayub. Bunuh, jatuh dinding, mati habis anak-anak dah. Sedih Nabi Ayub, terima ini adalah ujian Allah. Puji Allah juga. Adalah kali dia kata dia ni lagu mana tak kena. Adalah kali dia main hembus angin pakai angin. Ifrit yang pakai angin ni hembus kat lubang hidung Nabi Ayub. Masuk tu jadi penyakit barah dalam. Cerita panjang kan. Yang badan ni jadi gatal sampai Nabi Ayub ambil kayu garu belakang ni, patah kayu, gatal tak hilang. Pitonyoh di kayu, pitonyoh di ni gatal tak hilang. Cerita panjang. Tapi tak sampai meliarkan orang. Cerita Nabi Ayub ni panjang sedap cerita dia kan. Kena ambil khusus bab cerita Nabi Ayub kita cerita kan. Akhir dia Allah hidupkan kembali anak dia tu kan. Menatang awak mai, menatang belalang daripada awan turun mai penuh dalam jelapang Nabi Ayub. Masa Nabi Ayub sembuh balik tu, Tuhan buat mai awan, mai betul jelapang rumah dia kan. Turun ingat kot turun hujan. Tengok turun belalang mai penuh dalam tu. Nabi Ayub buat pergi jubah kot bulan ni. Iblis kata awak tamak sangat kan, boleh mah hempas tak sanggup ambil banyak. Nabi Ayub kata, adakah orang yang mendapat rahmat Allah nak rahmat Allah tu orang tamak? Rahmat Allah tak tamak lah. Kena selalu kan, penuh baju tu mah tu daripada jadi belalang tu jadi mah, ada jadi perak. Lepas tu cerita panjang balik apa nak urkut birijlika, pi jalan sampai satu tempat. Tuhan kata, Ayub tenyeh dengan tumit no di bumi, tenyeh di situ, maka ubat tak lega, boom keluar air. Tuhan kata minum hadza syarab, minum tu habis penyakit dalam hati kan. Tu cerita banyak. Semua kesimpulan yang nak buat, Nabi Allah Ayub sakit, walaupun sakit taklah sampai berulat tu tak betul cerita kan. Cuma diuji dengan kesakitan. Memang sakit yang para anbiya tanggung lebih pada kita. Inna asyaddal bala al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal, hadis bukan. Orang yang paling teruk diuji oleh Allah para nabi dan rasul lah. Sakit yang mereka tanggung lebih pada kita. Nabi kita sendiri pun, kalau kita sakit gigi punya power sakit teratur, Nabi 70 kali ganda kita sakit. Sebab apa Allah bagi sakit lebih? Nak bagi pahala lebih kan. Kita ni bila sabar kita boleh tahan dengan berat sabar, maka pahala lebih. Tapi Tuhan bagi kat kita takat muatan kita lah kan. Kalau lori 3 tan, bus 10 tan, keban. Nabi ni 70 kali ganda lebih sakit. Sebab tu lama kata Nabi rasa sakit nak hati ni 70 ganda daripada umat. Tu pun Nabi minta lagi nak tanggung kita. Kita apa nak tanggung sakit orang? Sakit kita pun tak tanggung. Nabi minta lagi ke Allah, minta tanggung sakit nak mati ni biar hak umat dia tanggung. Kita hak sakit kita pun kita tak mau tanggung, nak tanggung orang. Tu Nabi-Nabi lagi teruk ujian. Tapi taklah sampai pangkat meliarkan hati manusia. Tu tak betul orang akidah tu tak betul, bukan ahli sunnah wal jamaah. Mana Nabi Ayub sakit, memang sakit teruk, tapi tak sampai meliarkan orang. Dia tak mampu nak keluar api tu sampai dia berkurung dalam rumah kan. Cerita panjang lah dalam kitab tafsir Murah Labid, tafsir Munir, Syekh Nawawi Benten pun ada cerita. Tafsir Jamal Syekh Sulaiman Bujairmi pun ada, Futuhat Rabbaniyah tu. Habis tak ada dalam kitab Sawi Jalalain pun ada cerita kan. Nak panjang lagi tengok dalam Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, ataupun dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir kan, 14 jilid. Tengok dalam tu. Tapi dia jilid dah awal cerita Anbiya. Panjang cerita tu. Sedaplah bahasa Imam Ibnu Katsir. Dia kena ambil tafsir guru dengan Qisasul Anbiya. Baru dia detail elok. Tu dia tak sampai meliarkan lah. Sakit Nabi mana pun sakit. Akidah tu bukan sampai sakit meliarkan orang.
Munafirat ni meliarkan orang nak masuk dekat, tak ada. Dan Nabi hak berlemuh busuk pun tak ada. Ibu kita ni semua Nabi tak ada meliarkan penyakit. Akhlak dia menyebabkan orang tak mau dekat, tak ada. Dan semua sempurna lepas ni. Sudut ilmu, ma'rifah, akhlak kemuncak. Habis. Tu tengok dalam tauhid ni lah. Dalam beriman apa dengan sifat-sifat para anbiya lah. Kan? Ada situ lah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah dengan juga syaitan. Lepas tu harus para anbiya bersifat dengan a'rad basyariyah. Tu tu yang cerita banyak dalam syarah-syarah kitaan. Dua mai kisah Nabi Ayub, dua mai kisah Nabi Adam, dua mai kisah Nabi-Nabi hak lain tu. Untuk membetulkan akidah kita. Lagi kita dok kata Nabi lain pun dah macam tu. Di Sunnah wal Jamaah punya akidah macam tu. Habis. Dah satu tu cerita Bayuk panjang. Dia kena buat seluk kan. Tak cerita Anbiya ni kan. Cerita itu berlama seorang nak pergi panjang. Nabi Musa 4 kali cerita tak habis lagi, dia panjang cerita dah. Ringkas lah, tak panjang. Setengah Nabi, tambah Nabi Muhammad kena baca sirah pula. Tak habis. Kau dah tengok baca sambil-sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.